Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan PDPC norma baharu yang telah saya cuba jaya dan alhamdulillah telah berjaya semenjak daripada PKP sehinggalah sekarang, ya. Jadi PDPC norma baharu ini, sebelum itu nama saya adalah Teacher Nur Hafizah binti Mahmud daripada SK Mana Baru Kelas Selangor. Jadi PDPC norma baharu yang saya ingin ketengahkan ini lebih memfokuskan kepada pembelajaran kendiri, iaitu melalui kaedah flipped classroom. Okey, saya yakin hampir kesemua cikgu tahu apakah itu flipped classroom. Okey, flipped classroom merupakan satu konsep pedagogi yang menggantikan kuliah dalam kelas dengan peluang-peluang untuk meneroka dan mengkaji bahan-bahan yang di luar bilik darjah melalui klip video dan juga melalui bacaan. Jadi dalam konteks ini, disebabkan saya mengajar murid-murid tahun 1 dan murid tahun 2, jadi saya menyediakan video tersebut untuk mereka belajar sebelum mereka datang ke kelas. Okey. Aktiviti. Masa pengajaran satu hala berubah menjadi persekitaran pembelajaran bimbingan inquiry yang berpusatkan pelajar, di mana pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. Ini dia. Ya. Sebelum ini kita lebih kepada satu hala, one to one. Okey, betul kita ada PAK 21 dan jadi dua hala. Cumanya bila mereka belajar melalui flipped classroom ini, ia lebih berpusatkan kepada murid itu sendiri kerana dia perlu belajar di rumah. Okey, bila belajar di rumah ni mereka belajar sendiri walaupun melalui video PDPC yang telah kita sediakan. Okey. Jadi aktiviti dia seperti pembinaan pengetahuan, perbincangan kolaboratif dan juga penyelesaian masalah. Okey, saya akan sentuh berkenaan dengan aktiviti ini sebentar lagi. Okey, sekarang mari kita lihat impak. Impak dia yang saya nampak sangat besar terhadap murid-murid saya. Dan saya ingin ingatkan murid-murid saya ini bukanlah murid-murid daripada sekolah, bukanlah murid-murid bandar macam di KL, tidak. Ya, sebab kami ni di Kuala Selangor ada pelbagai jenis murid, ada pelbagai apa kita panggil tu, level murid tu ada pelbagai lah, ada berbeza-beza level murid. Jadi ada murid yang sangat lemah, ada murid yang okey, ada murid yang advance sikit lah. Tapi kalau nak jumpa advance yang sangat advance seperti di KL tu, insya-Allah belum lagi. Tahun lepas ni ada. Okey. So, murid-murid ni diorang akan, yang saya dapat lihat anak murid saya, tahap keyakinan diorang lebih tinggi berbanding sebelum ni dalam menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebabnya diorang dah belajar kat rumah. Dia dah belajar kat rumah melalui video yang saya beri pada mereka, yang melalui YouTube. Mereka dah buat latihan saya berikan di dalam video tersebut. Bila dia datang ke sekolah pada hari Isnin, Selasa untuk seminggu seterusnya, sebab saya akan bagi video itu mungkin Sabtu Ahad. Jadi Isnin, Selasa tu dia akan datang sekolah, dia akan belajar. Bila dia belajar, dia sangat yakin. Kenapa dia yakin? Sebab dia tahu. Jadi macam dia nak ejaan tu. Kalau macam kita sebenarnya kita perkenalkan perkataan dia macam tenganga. Apa ni? What? I don't know. Macam tu. Tapi bila dia dah belajar di rumah, dia sangat yakin. Datang sekolah memang dia yakin sangat. Dia yakin dia dapat jawab. Dia boleh eja. Dan murid-murid dia rasa seronok. Dia rasa bangga bila dapat menjawab soalan yang cikgu tanya. Okey? Lepas tu, guru-guru lebih mudah membuat pentaksiran bilik darjah. Ya, betul. Bila murid ni yakin, murid boleh buat. Kita sebagai guru, memang kita lagi mudah nak buat pentaksiran bilik darjah. Okey, tetapi bagaimana buat dengan lebih teratur dan menjimatkan? Saya akan tunjuk selepas ini dalam slide saya, ya. Okey. Sebelum tu, ini adalah channel YouTube saya. Okey, saya mula memuat naik video-video pembelajaran semenjak daripada awal PKP. Bila kata murid-murid tak boleh sekolah, cikgu tak boleh pergi sekolah. Jadi saya buat video-video ini supaya anak-anak murid saya tidak ketinggalan. Saya sangat risau sebab mula-mula sangat risau sebab macam mana murid-murid nanti? Sebab bahasa Inggeris ini bukanlah satu subjek yang amat mudah, bukanlah satu subjek yang mudah untuk kita lah sebenarnya. Jadi untuk murid-murid apatah lagi. Jadi saya mengambil inisiatif untuk menghasilkan video-video pembelajaran maksudnya pembelajaran seperti macam saya mengajar bilik darjah lah di dalam kelas tu, untuk saya masuk YouTube untuk murid-murid saya tengok. Selain daripada saya buat kelas Zoom, memang betul saya buat kelas Zoom, tapi bagi saya Zoom tu kita
lebih kepada mengajar. Tapi bila kita buat satu, saya akan mengajar secara melalui Zoom, dan saya juga akan membuat satu video yang asing sekali lagi. Supaya video itu mereka dapat ulang dan ulang semula, dan juga murid-murid ketinggalan boleh buka bila-bila masa saja mereka nak. Okey. So saya harap nak promote sikit lah. Bolehlah like, share dan subscribe, dan juga tekan notification button ni untuk channel saya, channel Teacher Nuyui. Okey, kodlah kalau nak guna, bolehlah guna lepas ni. Okey, next. Senarai semak persediaan. Okey, macam biasa. Sebelum kita memulakan PDPC, kita mesti ada persediaan. Betul tak? Mula-mula macam biasalah buat ERPH. Okey, ikut standard pembelajaran sama dengan di SKP. Okey. Ya, memang kena ikut ada penyediaan modul. Okey, saya memang buat modul untuk murid-murid saya. Dan juga saya berkongsi jugalah dengan cikgu-cikgu di Facebook. Okey. Jadi kalau macam cikgu-cikgu bahasa Inggeris yang nak modul saja, insya-Allah kalau nak boleh saya berikan. Jangan risau. Kontak je bonda saya. Okey. Kemudian bahan bantu mengajar BBM. Okey, memang dalam video saya dah ada, semua benda dah ada. Tapi bila masuk ke kelas, saya akan print out, saya akan print semula gambar-gambar semua tu jadikan dalam bentuk flashcard. Sebab benda yang depan mata dengan benda yang online dia dua benda yang berbeza. Jadi memang saya akan print balik, saya akan buat BBM. Okey, video tadi, video pengajaran, Google Form untuk PBD. Okey, ini saya akan tunjuk sebentar lagi. Apakah Google Form untuk PBD yang saya buat? Okey, kemudian video demo dan model. Ini pun saya akan tunjuk sekejap lagi. Dan juga modul lembaran kerja. Okey, so ini insya-Allah semua ada. So PDPC boleh jalankan dengan mantap. Kita mantap ya, dengan baiklah maksudnya. Okey, ERPH. Ini ialah contoh ERPH yang digunakan untuk PDPC di sekolah kami SK Bandar Baru Kuala Selangor. Jadi sekolah kami memilih untuk menggunakan ERPH Google Classroom. Kenapa? Sebab Google Classroom ini dia mesra pengguna. Bagi saya ianya mesra pengguna. Mungkin kalau nak mula-mula set up tu mungkin agak payah lah. Tapi bila lama-lama, biasalah bila kita memulakan sesuatu, benda baru untuk kita memang agak payah. Tapi bila kita praktis, insya-Allah senang. Dalam 2-3 kali guna, insya-Allah dah boleh guna dengan jayanya, tak ada masalah. Okey. Sebab apa? Sebab kita guna ERPH, sebab dia boleh diakses bila-bila masa dan di mana sahaja. Cikgu boleh buat bila-bila, guna phone pun boleh. Pentadbir pun nak sahkan pun boleh bila-bila saja, guna phone sahaja. Dan juga dapat mengurangkan penggunaan kertas. Ya. Okey, jadi kalau tengok di sini, saya ada strategi teaching and learning strategi saya lebih pada flipped classroom and pupil-centered active learning. Active learning bermaksud bila datang sekolah, dia akan berkolaborasi dengan kawan dia. Jadi dia active learning dia tu ada di situ. Okey, ini yang saya buat untuk kelas 28 hari bulan lah yang dalam video nanti. Okey, next, penyediaan video. Okey, saya dah masukkan beberapa langkah. Jadi langkah pertama ialah mula-mula. Okey, ya betul. Mula-mula sepatutnya ERPH. Tapi ERPH tu memang dah buat. So tak ada masalah. Okey, so kita pergi ke untuk penyediaan lebih kepada untuk kita punya pentaksiran kita. Ya. So penyediaan video. Guru menyediakan video berkenaan topik yang akan diajar secara maya. Okey, maksudnya secara maya ni macam saya masukkan dekat YouTube lah. Supaya senang murid-murid nak akses. Dan orang lain pun boleh sama-sama akses. So tak ada masalah. Jadi kelebihan dia, sebab apa kelebihan dia? Kelebihan dia bila-bila masa di mana sahaja. Tu dah boleh buat macam music dah, bila-bila masa kan. Okay. So murid-murid ni dapat tonton video tu berulang-ulang kali, tak kisah. So macam katakan dia tak faham, nak ulang lah. Dia ketinggalan. Allah teacher, saya tak sempat lah nak join kelas. Tak apa, on saja, cari je kat YouTube, insya-Allah jumpa. So boleh on, tak ada masalah kat situ. Guru dapat memberi peluang, dapat beri panduan kepada isi kandungan yang akan dipelajari oleh murid-murid. Jadi dia akan dapat beri panduan lah. Penyimpanan bahan bantu mengajar. Ya, ini betul. Penyimpanan bahan bantu mengajar dah lebih teratur dan menjimatkan kertas. Sebab apa? Sebab kita tak banyak nak kena print out. Kita print out, kalau macam saya akan print out, print out yang handout tu, saya akan guna untuk seminggu.
Seminggu saya akan ulang benda yang sama, tetapi cara saya membuat kolaborasi ataupun saya membuat pengukuhan tu cara dia berbeza. Tapi menggunakan handout yang sama. Dan saya yakin cikgu-cikgu pun mesti dah pandai. Mesti dah mantap dalam hal-hal begini ya. Okey, ibu bapa dan keluarga turut berpeluang. Ini yang penting. Sebab masa mula-mula PKP bila baca dekat Facebook macam-macam ibu bapa yang bersuara ke menaip ke kan. Dia akan cakap, cikgu ni bagi je kerja. Mana kita tahu nak ajar? Betul kan? Ramai dengar macam tu, betul tak? Jadi, bila kita buat video, kita mengajar melalui video ni dekat YouTube, dalam masa yang sama, kita ajar ibu bapa juga sebenarnya. Contohnya, cara macam mana? Apa jawapan? Apa jawapannya? Jadi ibu bapa tak pening. Allah, pening. Kita yang cikgu ni pun kadang kalau kena ajar anak matematik apa, mau pening juga, betul tak? Jadi bila ada rujukan, kita tengok dengan anak, kita macam ni rupanya caranya. Kita pun boleh ajar anak dan kita boleh periksa jawapan bersama dengan anak. Ya. Okey, ini adalah antara contoh salah satu contoh video saya lah. Okay. Hi, welcome back to Teacher Nurul's online classroom. Okay, so for today's lesson, we are going to focus on the body and also we're going to do some cramp. And say the words. Okay. Student's book. Page. Okay. So, I can stand on one leg. Yeah. I can't. She's holding a racket, okay? A tennis racket. One, okay. Usually, I will ask them to, cakap BI pula, sorry. Okay, selalunya saya akan saya akan minta murid itu untuk stopkan dulu video tu. Bila nak buat latihan, dia akan stopkan video tu dan dia akan buat latihan. Bila dia dah buat latihan, okay, baru dia akan teruskan video. Dia akan play balik, dia akan tekan play button tu, dia akan teruskan dengan perbincangan. Jadi masa itulah ibu bapa akan tolong tanda ataupun periksa ataupun semak jawapan anak tu. Kalau betul dia right lah, kalau salah dia akan cakap lah, jawapan dia sekian-sekian. Ya. Okay. So next, langkah 2. Langkah 2 ialah pembelajaran kendiri. Jadi bila dah ada video tu, kita masuk dekat YouTube, jadi murid akan buka dan dia akan belajar sendiri. Apa sebenarnya maksud pembelajaran kendiri? Ini yang melalui pembacaan saya, ya. Diorang ni murid ni dia belajar sendiri dalam keadaan yang dia selesa. Secara kendiri kan. Maksudnya dia belajar sendiri, mungkin di rumah, di taman, tak kisah di mana-mana, tetapi dalam keadaan yang mereka selesa. Dia selesa, dia santai. Jadi dia lebih fokus. Sama macam kita, kalau kita buat master kan. Kita buat master, kita mesti nak, aku nak belajar ni, anak duk bising. Tak masuk otak juga kan. Ataupun dalam keadaan bilik kuliah yang sangat tension, stres. Ada juga murid kita macam tu. Murid kita dalam kelas ni sangat stres. Stres sebab, kawan ni jawab, kawan tu jawab, aku tak boleh jawab. So dia stres. Dan dia kata, dia block, aku tak nak belajar. Ada juga murid macam tu. Tapi, bila saya tengok, bila saya sepanjang pemerhatian saya sejak pada PKP ni, murid-murid saya yang sebelum ni macam agak pasif dalam kelas, memang tak nak participate. Bila kita suruh eja pun dia macam, macam tu. Tapi bila dia sejak naik PKP ni, dia bersemangat. Sebab apa? Sebab dia dah belajar dekat rumah. Dan dia belajar dia dapat. Bila dia dapat, dia sama-sama angkat tangan dengan orang lain untuk jawab soalan bila saya tanya dalam kelas. Nampak tak kat situ betapa powernya pembelajaran sendiri ni bila kita jalankan, bila kita lakukan, bila kita kita jalankanlah kaedah ni kepada murid kita. Kita kena try ni. Okey. So murid boleh mengulang, dia santai, dia boleh mengulang. Ibu bapa pun ada peluang belajar. Itulah kita panggil family bonding time. Bukannya asyik bagi gadget tengok kartun. So, kalau bagi gadget, dia belajar. Inilah baru penggunaan gadget yang betul. Jadi, murid-murid yang tidak hadir ke sekolah turut berpeluang. Yes, ini betul. Sebab ada murid saya dalam 2-3 orang juga yang masih lagi tidak hadir ke sekolah. Sebab apa? Sebab ibu bapa masih takut, masih lagi khuatir nak hantar anaknya ke sekolah. Dan ada juga yang dia tak datang sekolah sebabnya ibunya berpantang jauh lah daripada kawasan sini. Jadi tak bersekolah. Tetapi anaknya masih lagi mengikuti kelas-kelas saya di YouTube.
Jadi bila dia buat kelas di YouTube, dalam masa yang sama, dia pun buat semua, saya buat pentaksiran, dia pun buat juga latihan pentaksiran tu, sama ada listening ke speaking, reading, writing, dia masih buat. Modul pun dia lengkapkan, dia print sendiri modul tu dan dia buat, dia siap, dia hantar pada saya. Saya masih lagi boleh buat pentaksiran untuk murid tersebut. Jadi tak ada masalah dalam untuk buat pentaksiran sebabnya murid itu belajar dari rumah. Okey. Langkah 3, pembelajaran kendiri, latihan di rumah. Tadi dia belajar. Lepas dia belajar, dia akan buat latihan. Okey? Dia akan buat latihan. So, murid membuat latihan yang diberikan dalam video, modul dan santai di rumah. Okey. So, dia buat latihan. Okey, dia pun bila dia tak dapat, dia ulang. Dia ulang balik video. Dia tengok balik video tu, oh macam ni rupanya. Okey. Baru dia buat. Okey, ini contohnya. Okay, kita tengok murid ini namanya Husna. Murid ini dia ketinggalan beberapa banyak juga, beberapa siri video juga, beberapa topik sebabnya dia balik kampung. Di kampungnya tiada internet access. Jadi dia ketinggalan banyak juga topik. Jadi ini yang ibunya ambil, dia belajar di rumah. Ya, dia belajar di rumah dan dia dapat catch up semula. Okay, dan dia tak ada masalah ketinggalan pelajaran. Okey. Husna Umairah sedang membuat latihan tajuk Habitats. Okey. Jadi murid ini dia menyiapkan latihannya. Lepas murid ni siap, Husna ni dia siap latihan. Latihan ni yang saya berikan di dalam video tau. Ini bukan modul tapi ini latihan yang saya berikan di dalam modul di dalam video tersebut. Dan dalam video itu selepas berlatihan dia boleh check. Kita terus revision. Kita terus bagi discussion. Yes, kita terus discuss. Kita bincang balik apa jawapannya. Jadi bila selepas perbincangan ataupun semasa, dia tak kisah semasa perbincangan ke selepas perbincangan ke, ibu bapa boleh tanda terus, boleh semak. Ya, contoh Okey, sekarang saya, Ibu Husna akan semak latihan dia yang dia dah buat berdasarkan daripada yang dia belajar daripada kelas online dan penerangan daripada cikgu dia. Okey, topik habitats. Okey, dia punya habitats jungle, dia punya haiwan tiger dan juga yang kita boleh jumpa adalah tree, pokok dan juga parrot. Okey. So itu salah satu contohlah di mana Ibu Husna dia semak kerja latihan yang Husna buat melalui pembelajaran di dalam video tadi. Okey. So sekarang mari kita tengok apakah langkah 4. Okey, langkah 4 ialah kolaborasi dan pengukuhan. Okey, kisah dia macam ni. Mula-mula saya beri mereka video hari Sabtu dan hari Ahad untuk mereka belajar di rumah. Itu ialah topik baru ya tuan-tuan dan puan-puan. Ya cikgu, topik baru. Bukan topik lama tau. Itu ialah topik baru. So mereka belajar topik baru tu melalui video yang saya berikan di YouTube. Selepas mereka belajar di YouTube, ya, dia akan datang ke sekolah hari Isnin ke hari Selasa ke. Yang macam kelas ini ialah kes dia hari Selasa lah. Ya. Hari Selasa tu saya berjumpa mereka dan saya buat latihan. Saya buat latihan pengukuhan dan juga kolaborasi. Okey. Kalau kat sini guru hanya perlu membuat aktiviti kolaborasi dan pengukuhan mengenai topik yang telah diajar secara atas talian. Maksudnya itu topik baru tapi dia dah belajar tadi dekat YouTube. Okey. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia satu, kita jimat masa penerangan topik semasa terus di dalam kelas. Memang kita jimat masa sangat-sangat. Betul. Sebabnya dia dah belajar dan dia dah ada pengetahuan itu. Betul memang betul topik baru tapi kita kena ingat kita dah ajar dia dalam talian. Itulah dia flip classroom. So dia datang kelas, dia datang ke sekolah, oh aku dah tahu dah. Macam tu. So murid telah tahu dan bersedia mengenai topik yang akan dibincangkan oleh guru. Dia dah tahu dah apa benda. Saya ingat ada murid saya ni lah. Saya belum cakap lagi. Okay, today we are going to learn. Dia dah cakap dah semua apa benda. Tak sempat saya nak cakap. Dia orang yang bagi jawapan terus kat saya. Saya tak tanya pun. Dia orang yang bagi jawapan. Macam tu. Okay, jadi dia memang dah tahu. Nampak tak ke situ betapa yakinnya mereka? Dia yakin sebab dia tahu. Selalunya murid ni dia tak yakin sebab dia tak tahu. Ataupun dia confused sebab macam, maksudnya dia tak berapa faham.
Sebab tu dia tak yakin. Tapi bila dia belajar dulu, dia belajar ni, dia dah melalui flip classroom ni, dia dah belajar dekat rumah, dah belajar, datang sekolah, memang dia yakin sebab dia tahu betul. Okey. Murid memberi lebih fokus kepada, guru boleh beri fokus kepada murid. Ini. Bila jadi macam ni, kita dapat kumpulkan murid-murid yang bermasalah ke satu tempat dan selalunya crowd dia sangat kecil. Saya dapat lihat tahu sekarang ni crowd murid yang kurang faham ni sangat kecil. Seorang dua je. Ataupun mereka yang ada masalah internet akses kat rumah. Ya. So, bila ada masalah internet akses, kita bawa satu tempat, kita terangkan. Dan bila kita terangkan tu, bila tak ramai, murid akan cepat dapat. Sebab kita lebih kurang macam one to one juga sebenarnya. Walaupun kata kita seorang, murid 3 orang, still lagi kita berdepan. So, tak ada masalah kat situ. Ya. So, guru boleh menjalankan aktiviti hands-on, praktikal dalam kelas dengan lebih efektif kerana mempunyai masa yang cukup. Ya, betul. Memang masa kita cukup. Sebab kita dah kurang banyak untuk untuk pengenalan, nak kenalkan itu semua tu, untuk menerangkan topik, kita dah jimat masa. So, kita boleh buat aktiviti yang banyak. Okey, kita tengok contoh aktiviti yang murid-murid saya buat dalam kelas. Ya, betul PKP, sebab PKP ni dia tak boleh duduk dalam crowd, tak boleh berkumpul ramai-ramai. Jadi, saya lebihkan kepada lebih pada pairing lah, berdua, berpasangan, latihan berpasangan. Okey, jom tengok. Can you play the piano? I can. Can you play tennis? Can you ride a bike? Can you ride a horse? Can you dance? Okey, cikgu tengok ya. Ini ialah hari pertama saya berjumpa mereka untuk minggu itu. Tetapi cikgu tengok ya, murid itu dah hafal dah. Sebab apa dia boleh hafal? Sebabnya dia dah belajar di rumah berulang-ulang kali. Jadi saya tak perlu nak drill. Tak perlu saya nak ulang-ulang drill dia. Okey, can you, tak perlu. Sebabnya dia dah belajar di rumah dan dia dah hafal, dia dah ingat. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk kita buat pentaksiran sebab murid itu dia dah lebih yakin, dia dah lebih tahu dan dia dah memang dah sampai tahap pengukuhan dah. Dia bukan lagi tahap latihan tapi tahap pengukuhan. Okey, next. Langkah keempat, penerangan untuk penyediaan video. Okey, cikgu. Saya disebabkan banyak bagi saya lah. Saya kalau boleh saya nak habiskan topik. Macam mana saya nak buat? Kalau kita nak buat pentaksiran one by one, lama kan, lambat makan masa kan. Apa yang saya buat ialah saya membuat pentaksiran atas talian. Macam mana? Okey, contoh tak kat sini penerangan untuk penyiar video. Untuk listening dan speaking, saya minta murid ataupun reading, saya minta murid untuk buat video. Ya, dia buat video dan video tu macam dia buat penerangan lah. Sebab kalau reading writing ke language art ke untuk bahasa Inggeris, kita boleh ambil modul je, kita boleh tanda dapat terus kan dia punya pentaksiran kan. Tapi bila benda yang melibatkan listening speaking ni, kita kena berada bersama dia. Speaking kena berada bersama dia, reading kena bersama dia. Jadi apa yang saya buat ialah mereka rakam dia punya latihan listening speaking dan juga reading ni, dan mereka akan hantar kepada saya melalui Google Form. Okey, memang sangat senang. Okey, apa kelebihan? Saya terang kelebihan dulu. Kelebihan dia menjimatkan masa pentaksiran secara terus di dalam kelas. Murid lebih selesa dan santai semasa pentaksiran dijalankan. Ingat tak, sebelum ni kita selalu diingatkan, murid ni kadang-kadang bukan dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab sebab dia stres. Dia tak boleh jawab sebab dia rasa dia tak suka partner dia ni. Kan? Pernah tak ingat? Pernah tak satu masa kita pernah dengar ayat-ayat sebegini? Saya memang setuju 100%. Ada murid memang dia tak boleh. Tak boleh lah. Tengok pula teacher tengok muka dia. Lagi dia tak boleh jawab. Padahal dia boleh jawab sebenarnya. Jadi bila dia dekat rumah, mungkin dia dengan orang dia selesa, dengan jiran dia ke, dengan mak dia ke, so tak ada masalah. Dia boleh buat. Dan saya nampak dekat beberapa orang murid saya. Sebelum ni kalau saya suruh dia baca depan saya, astaghfirullahalazim, rasa macam nak ambil stetoskop tu pasang letak kat mulut dia bagi dengar kat telinga saya ni. Sebab tak boleh, dia tak keluar suaranya. Tapi bila saya buat video, ya Allah, boleh rupanya ada suara rupanya anak muridku ini. Begitu ceritanya. Ya. Jadi saya nampak memang sangat berkesan dan saya harap cikgu-cikgu boleh cuba. InsyaAllah saya rasa akan berjaya. Ya. So tengok sini, guru boleh buat taksiran pencapaian. Okey, taksiran pencapaian murid boleh buat di mana-mana sahaja sebab kita buat secara online. So tak ada masalah, buka phone je boleh tengok. Boleh terus tengok. Okey. Penyimpanan evidence secara maya. Evidence. Ini
selalunya listening speaking kita susah listening selalu dapat lah. Speaking dengan reading susah kan nak dapat dia punya petasan. Reading yang dia baca tu kan susah kan. Jadi bila macam ni kita memang boleh simpan sampai bila. InsyaAllah tak ada masalah. Selagi Google tak ada masalah. Okey. Ibu bapa dan keluarga dapat libatkan diri secara langsung. Ini memang saya sangat suka sebabnya ibu bapa dapat bersama-sama anak-anak. Dan dia boleh tengok tahap anak dia. Dia sendiri boleh tengok tahap anak dia kat mana anak dia boleh bercakap Inggeris ke tidak. Kalau macam subjek lain boleh cakap Arab ke tidak. Contohnya kalau macam agama tu boleh baca Quran kunut ke tidak. Macam tu kisah dia. Ya. So dia nampak rupanya anak aku tak boleh lagi. Rupanya anak aku boleh. So dia nampak ke situ. Maksudnya pentaksiran tu cikgu buat bukan main-main, cikgu buat betul-betul. Okay. So jom kita tengok. Ni lah sedikit sebanyak saya beri instruction. I want you to go back home and then I want you to ask your mother or your father or your brother or your sister or your neighbor, jiran or anyone. Ask them to be your partner. Okay, ask them to be your partner and do the conversation that we've learned just now. Okay, do the conversation that we've learned just now and then do. Okay, ask. Can you swim? Okay. So itu ialah saya beri penerangan lah tentang bagaimana nak buat video. Okey, tetapi ada langkah 5. Langkah 5 ialah pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk langkah 5. Okey, mula-mula saya terangkan untuk listening, reading, writing and language art. Ya, saya memang menyediakan modul. Ya, insya-Allah setakat ni saya masih lagi menyediakan modul untuk murid saya lah walaupun sudah habis cuti PKP mereka. Ya, maksudnya belajar pada rumah mereka dah habis kan. So, untuk pentaksiran bilik darjah ni murid-murid buat di rumah. Okey, katakan dia tak faham. Dia tak faham ni, saya ada sediakan QR code. Setiap QR code untuk setiap helaian ini berbeza videonya. Maksudnya dia belajar. Okey, dia belajar lepas tu baru dia buat pentaksiran. Baru adil kan? Mana boleh murid buat latihan, kita tafsir tapi kita tak ajar, tak adil. Itu sangat tak adil. Ya, bila kita beri mereka QR code, dia belajar dan dia jawab, dia hantar, kita buat pentaksiran, kita ambil markahnya. Okey, macam mana saya nak buat pentaksiran TP1? Okey, saya set siap. Saya tetapkan siap. Contohnya saya kata saya nak yang ini untuk level untuk TP1, TP2, TP3 sahaja. Sebab dia tahu semua tu kan. Jadi saya buat kalau dia dapat 3/6, saya akan bagi TP1. 5/6 dapat TP2, 6/6 dapat TP3. Sebab ini sangat senang. Sebab dia perlu menghafal sahaja. Tetapi bila datang kat sini, ya, bila tengok yang ini pula, untuk modul ini, TP dia dah meningkat. TP dia dah naik sikit. Kalau TP4, ya, sebab apa? Sebab ini melibatkan bacaan dan dia kena faham. Bila kena faham, dia akan tick lah. Dia akan tick atau cross yang mana satu. Ini pemahaman. Jadi pemahaman ni, kalau dia dapat TP, dia dapat 3/6 saja, saya akan bagi TP4. Kalau dapat 5/6, saya bagi TP5. 6/6, saya bagi dia TP6. Ini adalah cara saya mentafsir murid. Sebab saya nak tengok tahap pemahaman dia, sama ada dia boleh buat ataupun tidak. Tahap menghafal dia. Ya, dia boleh hafal ke tidak, tahu ke tidak. Okay. So, ini ialah cara saya membuat pentaksiran untuk listening, reading, writing, language art. Ini sebab saya ajar bahasa Inggeris lah. Jadi kalau macam cikgu mengajar subjek lain, cikgu boleh tentukan cikgu nak modul pentaksiran cikgu macam mana. Yang bersesuaian dengan topik dan juga murid. Okay. Dan yang paling penting saya memang suka QR code. Saya tak tahu kenapa saya suka sangat QR code. Jadi QR code ni dia memang saya sediakan. Ya. Saya letak QR code ni untuk dia buat rujukan kalau dia memang tak tahu langsung. Okey, untuk PBD saya dah tetapkan juga untuk berapa. Macam ini untuk 3.1.2 dan 3.1.3. Yang ini 3.2.2 dan 4.3.1. Jadi automatically budak jawab, kita terus bagi untuk poin-poin yang mana. Okey. So seterusnya kita tengok sini pula. Langkah 5 saya juga pentaksiran bilik darjah untuk listening speaking. Sebenarnya patut tambah satu ni. Satu lagi ni untuk reading sebenarnya. Tapi ini contoh. Ini contoh yang saya buat. Apa yang saya masukkan model tadi? Bila saya bagi katakan saya nak murid tu buat sekarang saya nak pentaksiran untuk speaking assessment, ya, untuk speaking assessment, okey, ataupun reading assessment.
Maksud ini, murid ini dia akan memperkenalkan. Dia nak memperkenalkan, dia dah buat karangan dah. Dia buat karangan nak memperkenalkan monster dia. Ya. So, saya buat kat sini, saya bagi dia contoh. Itulah model. Bagi saya, mesti ada contoh. Kalau kita nak murid buat satu pentaksiran, bagi satu contoh. Contoh yang asas. Kalau dia nak menambah baik, itu ialah kredit untuk dia yang dia membolehkan dia dapat TP 6. Okey. Saya harap faham kat sini ya. Okey. Maksudnya, tolong cikgu. Kalau cikgu nak suruh nak buat pentaksiran, bagi dia contoh. Sebab tambah-tambah kalau murid-murid yang murid-murid yang level dia agak rendah, jadi mereka perlukan guidance daripada kita. Jadi kita bagi contoh, bagi model, macam saya bagi example of the assignment. So dia akan play, oh macam ni rupanya buat, dan dia akan buat dan dia akan hantar. Dia akan hantar file dia pendek je. Tak payah panjang-panjang. Okay, sebab saya ajar tahun 1, tahun 2. Mungkin tahun 6 dia akan panjang sikit lah ayat dia kan. Okay. Kemudian, ini contoh yang saya buat. Okay. Contoh modul pentaksiran untuk listening speaking. Sebenarnya, ini boleh juga untuk reading. Bila reading, kita bagi teks. Dan pastikan teks itu, kita bagi satu contoh teks, bagi model. Mesti ada model bacaan. Sebab apa? Sebab murid tu kadang-kadang dia tak tahu sebutan tu. Mungkin sebutan tu salah. Kita tak tahu sebutan tu salah kan? Jadi bila kita bagi model, dia dengar, oh macam ni rupanya sebutannya. So dia boleh berlatih. Bila dia berlatih, oh sebutan dia akan drilling sendiri. Bila dia ambil video, dan insya-Allah bacaan dia tu betul. Okay. So ini ialah contoh yang saya beri untuk listening dan speaking. Okay, kita tengok ini. Okay, yang ini murid ini. Inilah muridnya. Murid ini sebelum PKP, saya nak dengar suara dia pun susah. Kalau saya nak buat pentaksiran readingnya, Allahu Akbar. Sekarang macam saya kena tekat telinga saya ke mukanya. Memang saya susah dengar. Tapi tengok ya, bila dia dengan bapak dia, mungkin sebab dia dengan ayah dia ni, dia ada bonding yang kuat dengan ayah dia. Dan juga dia rasa selamat. Macam dia tak takut dengan ayah dia. Okay, tengok ya macam mana dia buat dengan ayah dia. Start. Can you play the piano? No, I can't. Can you swim? Yes, I can. Can you ride a horse? No, I can't. Can you ride a bike? Yes, I can. Can you play tennis? Yes, I can. Can you dance? Yes, I can. Okay, Iman. Okay, nampak tak kat situ? Murid yang kurang bercakap sampai boleh bercakap. Nampak kan? Okay, seronok kan kalau kita sebagai cikgu, murid kita ada pencapaian begini. Sangat seronok. Dan kita pun rasa semangat nak mengajar, kita rasa semangat nak buat video, kita rasa semangat nak buat pentaksiran. Okay, sekarang saya tunjuk pula seorang lagi murid. Ya. Murid ini, dia mula-mula dia biasa-biasa saja. Tapi sejak lepas PKP ni, dia masih perasan dia lebih menonjol. Dan dia rasa seronok belajar sebab dia boleh buat video. Okay, tengok ya. Hi, my name is Mama Hazim. This is my monster Botch. He got four heads, 4 legs, 2 wings, 4 eyes, 2 hands, and he got 12 fingers. He can dance. Bye. Okay, so nampak tak? So daripada murid yang biasa, dia dapat upgrade diri dia untuk jadi lebih luar biasa sikit daripada yang biasa sebelum ni. Okay, kita boleh nampak patternnya kat situ, betul tak? Okay, so bermaksudnya pentaksiran bilik darjah ini insya-Allah boleh berjalan dengan sangat baik. Okay, so kita cuba keluar daripada norma biasa, kita masuk ke norma baharu kita di mana kita menjalankan pentaksiran bilik darjah menggunakan kaedah yang lebih yang mudah untuk kita dan mudah untuk murid, dan yang lebih penting seronok dan boleh diaplikasi. Okay, itu yang saya ingin sampaikan lah. Okay, so contoh borang pentaksiran. Okay, bila kita dah habis tu, macam saya menghasilkan saya menghasilkan borang PBD saya sendiri. Okay, borang pentaksiran saya ni saya buat sendiri secara online, secara dalam Google Drive.
Kenapa? Sebab senang kalau saya nak access murid. Sebab kalau macam sekarang ni, saya nak access dia punya listening, speaking semua tu, dengan reading dia, saya just buka phone je. Macam video-video tadi tu, saya just buka phone. So, saya tengok dekat phone saya. Saya tengok kat phone tu, saya tengok, oh, okey, budak ni okey. Okey, budak ni dia boleh dapat 4, boleh dapat 5. So, saya terus buka dia punya Google Form tu melalui phone juga. Saya terus bagi markah je dan saya punya form ini ialah auto-calculate. So, saya tak ada masalah lah sebab dia auto-calculate sebab macam kalau macam ni kan, kita ada reading, speaking, writing, listening, language art, kita ada writing semua kan. So, banyak. So, dia akan, saya masukkan je, katakan saya masuk yang 3 1 1 ni, dia dapat 5, 6, 7, 5, 6, 3, 2 ke apa ke. Dan dia akan auto-calculate, saya dapat result. So, result ni lah yang akhir ni saya akan masukkan dekat yang saya akan gabung dengan subjek-subjek lain untuk mengikut kelas. So, saya boleh copy paste je lah. InsyaAllah setakat ni alhamdulillah tak ada masalah. Jadi, memang sangat memudahkan kerja lah. Ini bagi saya memang sangat mudah lah untuk saya. Tapi saya belum berkongsi lagi dengan cikgu lain sebab sebab benda ni kadang-kadang ada orang minat, ada orang tak minat. So macam insya-Allah kalau macam cikgu nak, saya boleh kongsikan bersama cikgu. Ya, insya-Allah tak ada masalah. Jadi, kenapa saya memilih untuk membuat saya membuat pentaksiran bilik belajar secara online dekat Google Drive? Sebab dia memudahkan saya untuk buat pentaksiran di mana saja. Jadi kalau cikgu guna, memang sangat senang cikgu. Cikgu cuma perlu online dekat phone. Ya, tapi itulah kena ada internet access lah kan. Cikgu online kat phone, cikgu masukkan markah. Katakan cikgu, macam saya kadang saya ambil anak petang-petang, suami saya drive. So saya just buka handphone saya dapat access 3 orang pun jadilah. Saya tengok video, okey budak ni mencapai standard, saya bagi dia 4. Saya bagi dia 6, saya bagi dia 5. So saya buka terus form saya dekat drive saya bagi dia terus markah kat dia. So memang senang-senang, insya-Allah senang sangat. Dan dia memang menjimat kertas sebab tak payah print out. Kecuali kalau akhir tu lain lah ya. Cara penyimpanan data yang lebih tersusun je. Memang sangat tersusun sebabnya dia auto calculate. So kita yang masalah tak susah dah. Ya, auto calculate memudahkan guru membuat rumusan pentaksiran akhir. Sebab tu saya memilih untuk membuat cara yang begini. Ya. So, itu sahaja daripada saya. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua guru. Ya, sekiranya ada macam saya tersalah kata ke, ya, ataupun ada penambahbaikan yang guru-guru ingin kongsi bersama, yang saya harap boleh kongsi. Ya, mana tahu kita saya tolong cikgu, cikgu tolong saya. Macam tu, macam cerita Ramli pula, tapi bukan. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. So, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.